gas daripada ilmu Allah, nampak daripada hidup Allah. Tahulah bahawa Allah itu adalah maha hidup. Langit bumi ini tak hidup, seluruh isi langitnya tidak hidup. Kita ni bawah genggaman Allah, di bawah kuasa Allah, di bawah kehendak Allah, di bawah ilmu Allah. Itu kita nampak. Allahu Akbar, nampak sifat ma'ani, nampak bekasan sifat kudrat atas kita. Itu dia panggil wajah. Bekasan-bekasan daripada sifat Allah tu dipanggil wajah. Wajahullah, wajah. Ma'asyiral hudhur, insyaAllah kita lanjut lagi pada muka surat 113 pada kalam hikmah yang ke-21. Masih lagi dalam rangkaian bagaimana sifat hakikat doa kepada Allah. Masuk kepada ayat 3, ada 4 perkara yang kita telah sebut balik, kita ulang lagi menyebut. Ada 4 konsep penting dalam soal doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sifat dan sikap orang yang berdoa kepada Allah itu. Maka yang ketiga kata musannif, talabuka li ghairihi li qillati hayaika minhu. Artinya menuntutnya engkau kerana selain dia adalah kerana kurangnya malumu daripadanya. Menuntut anda kepada selain Allah berarti kerana sedikit malu anda kepadanya. Dalam arti yang lain kita boleh faham beginilah. Ada hajat-hajat tertentu dia akan minta bersungguh-sungguh kepada Allah. Dia akan tambah ibadatnya, tambah kuantiti ibadahnya, banyak berdekat kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah dengan harapan supaya hajatnya terkabul. Ini sifat orang yang nombor 3 ni. Jadi apabila sudah terkabul, bila doa dia sudah terkabul, sudah berhasil, maka dia balik kepada asal. Itu artinya orang yang tak malu, yang tidak malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maknanya dia lebih kepada kepentingan. Doa sifat orang yang ego. Itu kata ya, orang yang ego. Maknanya banyak doa yang kita mohon kepada Allah, kita tak nampak kabulnya, kita tidak nampak ijabahnya kerana sifat ego kita. Itu lebih kepada kepentingan. Kita berdoa kepada Allah untuk kepentingan kita. Ini yang salah. Ya? Sedangkan doa itu adalah ibadah. Doa itu sendiri adalah ibadah, Nabi kata. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otak kepada ibadat. Jadi kita kena sambungkan dengan badannya, dengan jiwanya, dengan nuraninya, dengan juzuk-juzuk anggotanya. Kita kena masukkan sekali. Baru jadi doa itu terkabul. Jadi orang ni yang kata ada dalam makalah Arabiah. Satu makalah Arabiah kata salla wa sama li amrin yatlubuhu lamma qadal amru la salla wa la sam, dia kata. Ini makalah dalam Arabiah. Dia kata apa? Dia sembahyang, dia puasa kerana suatu perkara yang dia sedang tuntut kepada Allah. Nah, dan apabila telah tertunai perkara-perkara yang diminta tadi, maka dia kembali meringan ataupun meninggalkan solat dan tak puasa lagi dah. Itu artinya. Ya. Contohnya dia sembahyang sunat duha. Orang menjaga lah ni, ya. Contohlah. Orang menjaga sembahyang sunat duha, penjagaannya maju. Maju penjagaannya. Maka dia akan nampak mana kelebihannya, kelebihan pada solat duha. Dia akan nasihat orang pula, buat sembahyang duha bagus, sembahyang sunat duha, kamu akan senang, tengok saya dia. Ya, perniagaan saya laris. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Al-Quran kata dalam surah Al-Fajr, nampak tak? Apabila Allah menguji dia dengan mensedikitkan rezeki dia, Allah kerat rezeki dia, Allah kurangkan rezeki dia, Allah boleh uji dia. Dia kata Tuhan hina aku pula dah.
Allah dah Tuhan, Allah hina aku, dia kata. Ya, ini yang salah. Dia maknanya tidak ada hubung kait dengan sembahyang sunat duha tu. Sembahyang sunat duha itu adalah suatu sambungan peringatan kita kepada Allah dengan kerana putusnya subuh dengan zuhur. Oleh kerana putusnya salat subuh dengan zuhur tu dah tak ada sembahyang. Lagi satu, Allah bagi kita masa yang begitu luas untuk menikmati nikmat dunia, untuk mencari fadlullah. Sedikit kelebihan Tuhan bagi di dunia ni, kerja, bertani, berindustri, berdagang, berniaga, bagai-bagai Tuhan bagi antara waktu subuh dengan duha tu tak ada sembahyang. Tuhan lapangkan kita, carilah makan subuh. Aku tak bagi yang pas sembahyang waktu ni. Orang yang beriman kepada Allah dapat lihat bahawa kepentingan diri kita tadi ini lebih utama kepada Allah. Jangan ada kepentingan untuk diri kita sendiri. Walaupun Allah bagi keluangan masa, kelapangan ketika antara duha, antara subuh dengan zuhur tadi ini. Bagi orang yang beriman kepada Allah, ini semua anugerah daripada Allah yang patut aku tambahi kesyukuran itu kepada Allah. Maka dilakukan sembahyang sunat duha. Ya, sambung ingat kita balik kepada Allah. Sembahyang ni untuk ingat Allah. Aqimis salata li zikri. Tegakkan salat buat mengingati aku, kata Allah. Jadi antara subuh dengan zuhur dan tak ada sembahyang, tak ingat Tuhan ke? Kita kembali mengingat Allah kembali. Ya Allah, akan ku sambung ingatanku kepadamu, ya Allah, ya Tuhanku. Engkau yang melimpahkan rezeki pada saat ini, saat duha tadi, maka aku lakukan 2 rakaat paling ringan. Sebagai menyambung kesyukuran, menyambung ingatan kepada Allah. Itu paling betul. Ya, bukan pasal rezeki. Ini artinya, tapi kalau kita hanya buat sembahyang tadi ini semata-mata kerana kita nampak kenikmatan dunia kita, rezeki kita bertambah, urusan hidup kita mula jadi baik, ini tak betul. Itu kepentingan diri namanya. Itu orang yang bersifat ego. Doa orang yang bersifat ego tak makbul. Dia tak akan dapat melihat. Bukanlah Tuhan tak kabul doa tu, dia tak akan terima doa itu. Ya, doa tu Tuhan kabul, tapi tak sampai ke dia. Tak sampai. Ya, dia tengok pada jauh ajalah. Hanya idam-idam, ingat-ingat, cita-cita, ingin-ingin. Tak sampai. Ini artinya. Menuntut anda selain Allah berarti kerana sedikit malu anda kepadanya. Maksudnya bahawa pada umumnya kita manusia dalam hidup dan kehidupan kita mempergunakan selain Allah sebagai tujuan. Itu tak betul. Kita punya maqasid tu, qasad kita. Sebab tu dia satu tauhid paling penting. Dalam Fatihah kita sering-sering ulang menyebut, saya ulang sebut juga pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Faham betul-betul tentang ayat ini. Ayat ini merujuk kepada tauhidul qasdi wal iradah. Itu sebahagian daripada tauhid uluhiyah. Sebahagian dalam kumpulan tauhid uluhiyah. Untuk menyempurnakan tauhid uluhiyah itu, antaranya adalah akan dikau jua yang kami sembah, ya Allah. Kami tidak akan sembah yang lain kepadamu. Akan dikau jua yang kami abdikan diri kepadamu. Akan dikau jua, ya Allah, kami pertuhankan. Ya, iyyaka wa iyyaka nasta'in, dan akan dikau jua, ya Allah, kami bergantung, kami mohon, kami minta tolong, dan kami berharap, kami bersandar sepenuhnya. Ada tawakal dalam tu, ada ridha dalam tu, ada ikhlas dalam tu. Berarti jemaah, ya, wa iyyaka nasta'in, ya, ada ridha dalam tu, ada tawakal dalam tu, ada ikhlas dalam tu. Ya, yang kita tolong tadi ni, ya, baru betul. Ya, itu artinya tauhid qasdi. Kita punya qasad hanya Allah. Kita punya motif tujuan kita hanya kepada Allah. Anta maqsudi, ilahi anta maqsudi, ya Tuhanku, akan dikau jua yang aku maksudkan, akan ku qasad, yang akan ku tujukan segala-galanya, yang aku hampar dan hamburkan segala-galanya kepadamu, ya Allah. Itu baru betul. Jadi tidak ada kepentingan diriku, tidak ada untuk kepentingan diriku, ya Allah, maka semata-matamu. Artinya, kenapa kita kena malu? Kerana semuanya datang daripada Allah.
bukan daripada yang lain, daripada Allah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Samad, Allahu Samad, itu artinya. Faham ya? Baik. Jadi maknanya kita mencari mata benda dunia seolah-olah menjadi tujuan hidup kita. Tak betul lah. Ya. Kita mencari kemegahan, kemuliaan seolah-olah itu merupakan kebahagiaan terakhir bagi kita. Silap. Dunia ini tidak ada satu pun yang akan kita bawa ke akhirat. Yang kita nak bawa tu, apa yang kita lakukan sebagai kebajikannya. Apa yang boleh kita kebajikankan, jadikan kebaikan dunia itu untuk akhirat. Itu saja. Kita makan untuk akhirat. Apa dia makan untuk akhirat? Makan supaya boleh berdiri, boleh tegak tulang belakang kita untuk mengerjakan ibadat kepada Allah. Ibadat tu sampai kepada Allah. Jadi bukan makan tu sampai. Itu yang paling penting kita nak faham ya. Ada pula sebahagian orang yang mengerjakan amal ibadat, tetapi tujuannya untuk mencapai karamah dan lain sebagainya. Nak capai karamah, nak jadi wali, boleh terbang di udara, boleh berjalan atas air, ya, boleh nampak perkara yang aneh. Di sini ada timbul sikit dalam diri dia, supaya ada kemegahan, ketinggian martabat dia pada pandangan mata manusia. Betul tak? Aku nak beramal ni supaya aku jadi wali, besok orang pandang aku tinggi. Nampak? Ya, orang pandang aku istimewa. Ya, dan aku lebih daripada orang lain. Ini dah silap besar lah. Ya, karamah tu anugerah daripada Allah, kemuliaan daripada Allah, bukan ada apa-apa. Hanya sebagai satu hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang soleh. Hamba-hambanya yang soleh, yang watawa sabil haqq. Kita tekan-tekan pula ya, yang berpesan-pesan dengan hak. Jaga hak. Paling-paling tidak kalau tu imam bawa sembahyang, ya, bawa sembahyang di belakang tu kita kena fikir. Masing-masing di belakang jemaah makmum tu dengan bentuk budaya kehidupan yang berbeza, dengan keperluan hajat yang berbeza, dengan kesibukan-kesibukannya yang berbeza. Betul tak? Belakang tu imam tu bukan sama. Maka tu kita kena tunaikan hak mereka. Hak jemaah tu apa? Ya, jangan bagi panjang sembahyang tu. Dia nak pergi kerja. Nampak tak? Dia nak tunai kehidupan. Dia ada masalah, dia ada tanggungan, dia ada menyangkut dengan urusan. Itu hak kena jaga itu. Kita watawasaw bil haq. Itu yang paling penting. Kita tak nampak tu kan? Ya. Allahu Akbar. Ingat di belakang. Ya. Nabi pernah sekali dengar seorang perempuan, seorang baby duduk menangis di belakang. Belakang ada jemaah perempuan, ada baby dia duduk menangis, budak, baby, anak dia duduk menangis. Nampak? Nabi tahu ibu dia ada dalam jemaah. Ibu tu akan resah, gelisah sebab anak tu duduk menangis. Nabi ringkaskan sembahyang. Nampak? Nabi ringkaskan sembahyang tu, ini melegakan si ibu dan dia dapatlah tumpu sembahyang dengan sempurna dan dapat juga mengambil apa tadi ni, kepentingan keperluan untuk dirinya sendiri seperti menjaga anak dia tadilah, cepat. Ini orang tanya ke Nabi, ya Rasulullah, selalu panjang pasal apa hari ni pendek? Nabi kata, aku dengar baby duduk menangis di belakang. Nampak? Ini hak yang tawasaw bil haq. Yang ni kita kurang dalam masyarakat ni. Seorang penjual nak menjaga seorang pembeli, dia kena jaga hak pembeli tu. Nampak? Dia kena bagi barang yang baik, ya, barang yang tahan, barang yang sempurna. Nampak? Ya, tak gitu. Ini hak pembeli, hak jemaah, ya, hak isteri, hak ibu, hak anak. Yang ni yang kita kurang. Sebab tu dalam ayat ni Tuhan suruh apa? Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq. Itu yang paling penting. Hak semua orang kita kena jaga. Hak masyarakat. Yang inilah golongan yang masuk surga banyak. Jadi kita kena ingat, bila kita berdoa, kita kena tunai segala hak. Ini paling penting. Jangan ada kepentingan diri kita sendiri. Untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kita zahirkan sifat ubudiyah. Untuk diri kita, kita tunaikan sifat uluhiyah. Untuk masyarakat, kita tunaikan hak mereka sendiri. Cantik kan? Islam nak macam tu. Boleh faham ya? Paling penting kan? Hasan Al-Misri, dia pergi satu hari, nak pergi, dia sampai di masjid tu, imam tu tak berkemas lah imam tu. Hasan Al-Misri, dia tak ikut dengan imam tu, dia balik.
Dia pandang imam tu rendah. Nah, rendah. Nah. Dia balik pergi sembahyang sendiri. Nampak ya? Malam dia tidur, dia mimpi. Mimpi ya. Allah bagi mimpi dekat dia. Bahawasanya orang dia sembahyang tu adalah orang yang paling terbaik. Orang tu paling terbaik. Hang sangka kata hang lebih baik daripada dia. Hang tak nampak kebaikan dia yang lebih luas kerana orang ni yang ada di depan tu dia cukup jaga hak manusia. Hak masyarakat, hak orang miskin, dia ambil tahu tu si imam tu. Bukan pasal baca sembahyang dia tu. Sikap dia, sifat dia tu. Dia melibatkan urusan masyarakat yang luas, maka itu letak sebagai imam yang terbaik. Nah, sebab tu dia kata dalam tingkatan imam kita nak nanti itu, imam yang paling tertinggi sekali sifatnya adalah zuhud. Bila zuhud ni dia tak penting dunia untuk diri dia. Dia penting untuk masyarakat. Nampak? Itu zuhud. Ya, yang kita faham zuhud itu tasawuf. Hanya melihat kita tak mau dunia ya. Maknanya bukan begitu. Tidak ada sebarang keinginan dalam diri dia untuk tujuan keduniaan, tidak ada. Dia malu kepada Allah sebab semua Tuhan punya. Kenapa aku nak tumpu kepada dunia? Kerana urusan ini semua daripada Allah. Allah yang nak bagi senang, nak bagi susah, nak bagi itu, nak bagi, dia punya sendiri, bukan kita punya. Maka justru itu orang ini dianggap pada pandangan Allah tinggi budi pekertinya, tinggi akhlaknya, tinggi tauhid dan ma'rifahnya. Bisu asal Nabi jumpa dia balik. Minta maaf dekat dia. Pasal apa minta maaf? Kemari aku bagi hang jadi imam, aku lari balik. Aku tengok hang ni lekeh ya. Dia tu aku tak mau, nampak? Nah. Baca pun pendek, tak baca panjang. Dia jadi imam baca pun pendek, tak baca panjang. Nampak dia? Sebab jemaah di belakang boleh cepat beredar, mudah buat kerja dan bagai-bagai. Tapi kita nak jaga, walaupun pendek-pendek kena jaga ada hak dia. Hak tu kita nak jaga. Hak salat tu kena jaga. Jangan lupa pula. Hak salat tu nak jaga apa? Ya, kena jaga khusyuk dia, kena jaga khuduk dia, kena jaga tadarru' dia. Itu kena jaga tu. Itu imam tu jaga hak tu. Tapi dia dengan ringkas lah. Ya, nah. Dia ambil yang padat, yang ringkas. Padat dan ringkas. Tidak. Itu paling penting. Hak sembahyang pun dia jaga, hak masyarakat dia jaga, hak jamaah pun dia jaga. Ini imam yang terbaik. Nampak? Hari Jumaat kan, imam khutbah panjang-panjang. Jemaah nak pergi kerja. Dia gelisah di belakang nak lari tak boleh. Nampak? Tak dapat apa jemaat dia. Nampak? Duk marah untuk imam, khatib. Nampak? Ya. Ini yang tak betul. Sebab khutbah tu dia hanya nasihat. Nasihat ni bukan boleh panjang-panjang, boleh panjang lah. Sebab tu kita tak payah tulis, jangan bercakap pasal nasihat. Dia kena pendek kan. Faham ya? Tak, kita buat ceramah. Di atas tu, kita buat ceramah. Buat syarahan di atas tu. Kadang mengajar pula di atas tu, mengajar hukum pula buat atas. Ya? Tak kenal tempat ya. Tak faham. Ya? Itu artinya antara kepincangan kita masyarakat. Jadi balik kepada apa yang kita baca sekarang inilah ya. Adapun sebagian orang mengerjakan amal ibadat tetapi tujuannya untuk mencapai karamah dan lain sebagainya. Apabila kehendaknya kita, permohonan kita, doa kita untuk maksud-maksud di atas, berarti kita kurang bermalu kepada Allah. Ya, kita lebih penting diri kita sebab kita telah memalingkan diri kita kepada selainnya. Ya, selainnya. Tetapi apabila kita selaku hamba bermalu kepadanya, pastilah kita tidak akan memalingkan hati kita kepada selain Allah. Sebab itu dalam sembahyang syarat sah batin. Imam Ghazali saja sebut, ni orang lain tak sebutlah nah. Syarat sah batin, syarat sah zahir, kedua-dua kena ada pada sembahyang ni tuan-tuan. Banyak kali sebut dah. Syarat sah zahir, tuan-tuan tahulah 8 perkara syarat sah zahir. Tutup aurat, menghadap kiblat, dia bersih daripada badan, daripada najis, tempat pakaian, ya, masuk waktu, ya, kita lakukan semuanya itu adalah syarat zahir. Tak apalah. Syarat batin yang susah. Syarat batin ni salah satu daripada syarat sah sembahyang. Syarat sah batin sembahyang. Dia bunyi sah tau tak? Maknanya kalau tidak ada syarat ni pada segi batin tidak sah, segi zahir saja sah. Sayang luarannya sah, dalamannya tidak sah. Tidak sah di belakang tu maknanya tidak diterima oleh Allah, tidak makbul.
Salah satu daripada sifat dalam sembahyang tu, orang yang kena ada sifat apa? Sifat al-haya', malu. Kita tengok dalam, kalau kita tak boleh baca Arab, tak boleh baca Jawi, tak boleh baca kitab Syiarus Salikin, kita boleh baca kitab kitab Bimbingan Mukmin Rumi, dalam tu ada Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, seorang ulama, dia ubah suai sikit bagi ringkas. Ada sebut syarat-syarat sah batin sembahyang. Tuan-tuan buka tengok Dalam tu antara syaratnya, satu daripadanya adalah, dia ada 6 syarat dalam tu, salah satu daripadanya adalah malu, al-haya. Malu kepada Allah ni sebab semua Tuhan punya. Kita berdiri sembahyang tu pun anugerah daripada Allah. Kita boleh angkat tangan, boleh baca Fatihah pun anugerah daripada Allah. Kita boleh berdiri dengan 2 kaki kita tadi pun izin dengan Allah. Kalau Allah tak bagi semua, tak boleh buat apa. Banyak orang tak sembahyang kan? Banyak orang tak boleh sembahyang, tak mampu sembahyang, tak mau sembahyang, tak boleh sembahyang. Yang lebih teruk, tak reti sembahyang langsung. Itu dia. Kita telah dipilih oleh Allah, dibagi ilmu, dibagi tenaga, dibagi kekuatan, dibagi kelapangan, dibagi masa, dibagi pula kan hubungan yang baik. Maka itu semua anugerah daripada Allah. Tidak ada apa pun daripada kita. Semua daripada Allah, pakai kita kena malu. Siapa kita nak minta hak kita? Kita tidak ada hak apa-apa yang kita sebut daripada awal. Hak kita kepada Allah ni apa tuan-tuan? Hak kita hanya satu Hak kita mohon ampun. Itu saja Minta ampun saja kepada Allah, itu aja hak kita. Minta duit tak ada. Minta kaya, minta senang, minta sihat, no. Semua itu bukan hak kita. Semua itu Allah bagi. Dia punya 100%, 100% dia pegang. Apa duk minta hak dia? Kalau kita ada hak kita dalam dia, betul lah. Orang miskin jumpa orang kaya. Tuan, saya nak minta hak saya. Hak apa yang ada kat aku? Hak zakat. Saya tak minta duit tuan, saya minta hak Allah punya duk ada kat tuan tu. Apa dia? Zakat dari diri saya. Ini saya sering pernah tengok lah. Saya ada seorang alim, seorang guru, seorang ulama. Duduk sembang dengan ulama tu. Dia ni ulama, dia orang kaya lah. Ulama tu orang kaya juga. Datang satu orang miskin. Assalamualaikum. Ustaz. Masa tu tak panggil Ustaz, dia panggil Pak Haji. Dulu mana ada panggil Ustaz? Ustaz main gambus dulu. Kalau gambus tu Ustaz lah. Guru agama tak panggil Ustaz lah, panggil Pak Haji. Sebab lah. Pak Haji Saad dia, Pak Haji Mat Teko. Itu dah nampak. Itu dah lah. Tak ada Pak Haji Husin Buyung. Husin ada Buyung pula. Nampak lah. Itu dah lah. Pergi di rumah dia semua banyak buyung. Di depan rumah tu penuh buyung dia pun. Apa dia buat tak tahu. Nampak lah. Pak Haji Cin Buyung dia panggil dia. Masya Allah. Ada belakang. Tak ada marah pun dia. Memang betul Tak itu kan. Tak ada kepentingan apa-apa. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, apa hal boleh tolong? Saya nak minta hak saya Pak Haji. Hak apa? Nampak? Hak saya zakat. Dua ada kat Pak Haji, bagi dah kat saya. Nampak? Itu hak Allah, bukan hak Pak Haji. Dia baik tunggu. Masuk dalam, dia ambil je. Nampak? Nak zakat Pak Haji. Dia abang kat saya, dia panggil, Tok Guru tu panggil dia, bosan. Dia minta hak dia, betul kena bagi. Dia tak minta hak Pak Haji, dia minta hak dia. Nampak tak? Betul tak? Kita dengan Allah, apa hak kita minta? Hak apa ada kita kepada Allah? Tidak ada apa-apa. Sebab semua Tuhan buat. Sehingga mulut kita nak minta doa itu pun daripada Allah. Ilham. Ya Allah nak bagi kita mulut mohon kepada Allah pun daripada Allah. Dua tangan yang kita telapak kita buka, dua telapak tangan kita menghadap langit itu juga daripada Allah. Ya. Apa hak kita? Satu je. Itu pun Tuhan buka. Pintu hak tu. Kalau dia tutup terus, itu pun dia buka aja pintu hak tu. Apa dia? Memberi pengampunan bila kita minta ampun. Nampak tak? Ya. Hanya boleh minta ampun dia, itu hak kita satu ya. Sebab tu kalau kita minta dia yang tak dapat, kita tak boleh kecil hati, tak boleh marah, tak boleh konfrontasi dengan Tuhan. Nampak tak? Ya. Itu bukan hak kita. Hak Allah atas kita pun ada satu ya. Jangan sekutukan Allah dengan sesuatu. Jangan sekutukan Allah dengan sesuatu, jangan syarikahkan Allah dengan sesuatu. Itu hak Allah atas kita. Ini hadis sahih daripada Muaz bin Jabal. Hadis sahih dalam Muslim,
hadis sahih dalam Bukhari dan ulama-ulama sunan yang lain. Ada hadis ni. Cukup terang. Sehingga Muaz kata kepada Ya Rasulullah, kalau minta aku nak pergi habaq, jangan habaq. Nabi kata, tapi dah habaq kan. Muaz kata, bolehkah saya khabar kepada manusia, pada orang ramai? Nabi kata, jangan. Kalau habaq kita tak sembahyang. Hak Tuhan dia kita satu kan, jangan sekutu. Sembahyang tak ada kan. Tak sebut kan? Pelik tak? Hak Allah hati kita satu aja, iaitu Allah. Hak Allah hati kita satu aja. Jangan sekutukan Allah. Jangan sekutukan Allah, tu satu kan. Dia tak kata sembahyang, dia tak kata puasa, tak kata zakat, tak kata haji ya. Selama ni kita ingat sembahyang, puasa, zakat utama hak. Tak, hak satu ya, hak Allah hati kita satu ya. Iaitu jangan sekutukan Allah dengan sesuatu. Hak kita hati Allah pun satu juga. Mohon ampun saja. Itu yang paling senang. Jadi Muaz nak beritahu dengan Ya Rasulullah, boleh saya beritahu dengan orang lain bahawa Allah hati kita satu aja. Nabi kata jangan. Nampak dia orang hanya berpegang kepada tawakalnya, tak sembahyang. Kata pihak habaq dulu tu orang tak sembahyang. Nampak? Sebenarnya tak sembahyang tu syirik lah. Itu dah sah dah. Tak sembahyang tu dah syirik. Kenapa syirik? Dia menafikan ketuhanan. Orang yang tak sembahyang ni artinya dia menafikan wujudnya Allah. Dia menafikan wujudnya ketuhanan. Tak ada Tuhan, nak sembahyang apa? Nampak? Ini sekarang ni sudah ada ajaran baru ni dah keluar sekarang di Malaysia. Ya, ajaran yang dah baru keluar balik. Ya, itu dah. Yang dipropos oleh orang kita sendiri, orang Islam juga. Ya. Ajak agama, ajak satu faham, tak ada Tuhan. Itu dia. Terus. Lagi teruk faham etis. Sudah begitu kukuh sekarang duduk berjalan dalam masyarakat. Saya ada bawa dalam khutbah Jumaat bab ni ya. Bagi peringat kepada masyarakat, kita kena faham, kena letak dulu ya. Kekuatan ini, kekuatan tauhid ni kepada anak-anak kita. Ya, dia bakal generasi akan datang. Depa ni kita generasi sekarang, depa bagi generasi akan datang. Kita kena tanamkan sifat tauhid kepada mereka dengan kewujudan Allah dan pengabdian kita kepada Allah. Itu sedang giat sekarang berlaku di kalangan masyarakat kita sekarang. Na'udzubillah, kita tak sedar. Baik. Sambung. Jadi makanya kata musannif, ya, kita bermohon, berdoa kepadanya bukan untuk kepentingan duniawi dan bukan untuk mencapai karamah yang lain. Ya. Kita doa kepada Allah sebagai mentahirkan sifat abdi. Kenapa sifat abdi? Karena kita diberi oleh Allah segala-galanya. Kita diberikan Allah kekuatan, ma'rifah, ilmu, keupayaan, ya. Semuanya Tuhan bagi. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini dia punya ungkapan dia punya slogan tauhid itu paling kukuh. Kita nak ambil faham ya. Tidak ada apa. Dalam sembahyang pun kita letaklah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabb. Lillahi lam tu. Lillah tu paling tinggi. Ya. Letak hanya kepada Allah. Bagi Allah Tuhan semata alam. Bagi Allah, lam tu ya. Di sini lam ni lam majrur dia panggil ya. Maknanya dia jar, harfun jar ya. Lam ni dia membariskan isim dengan baris bawah. Memberi erti bahawa dia di bawah Allah, dengan Allah, kepada Allah, bagi Allah ya, semata-mata buat Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon, berdoa bukan untuk kepentingan duniawi dan bukan untuk mencapai karamah dan lain-lain, tetapi adalah untuk memantapkan akidah kita bahawa betul-betul segala-galanya itu datang daripada Allah dan kembali kepadanya. Inilah yang dimaksudkan dengan doa Nabi di atas seperti yang disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 26-27 yang dijadikan sebagai zikir. Ada dalam Tib Nabawi, kitab tu, The Prophet Medicine, kitab tu dia tulis doa ni, ayat ni dia bersifat doa dan bersifat tauhid. Dia doa pun dia, tauhid pun dia, tawakal pun dia. Nampak tak? Ni ayat ni, redha pun dia ayat ni. Ayat 26, 27, tuan-tuan buka muka surat 112 kita dah baca dah. Sehari sunat baca 5 kali. Sehari sunat baca 5 kali. Ikut dalam hadis dah ya. 5 kali ya, sehari baca 5 kali doa ni. Imam kita baca. Jadi ulama buat apa? Baca lepas sembahyang kan. Lepas sembahyang bawa lah. Satu waktu sekali.
5 waktu 5 kali lah. Lepas baca Fatihah, baca wa ilahukum. Ilahukum, siapa wa ilahukum? Sebab ada 2 nama Allah yang masuk Ismul A'zam, nama-nama Allah yang Maha Agung, Rahman dan Rahim. Sebab tu kita mula dengan nama Allah dulu. Nak minta doa kepada Tuhan, kena mula dengan nama Allah lah. Kita tak bercara dia ada hadis kata ada hadis ke, dia sahih ke tidak, kita tak bercara yang tu. Ya, orang yang beriman kepada Allah makrifah ni dia tak baca martabat hadis. Ya, hadis tu tak ada, Nabi tak baca. Ni jangan buat. Kita tak buat cara tu kan. Tapi kita lihat daripada segi kedudukan martabat ayat itu sendiri, daripada segi ubudiyah ma'rifah. Kita tak tengok daripada segi martabat hadis. Ini perbicaraan yang banyak sebab Imam Ghazali banyak masuk hadis-hadis dhaif dalam kitab dia. Bukan dia tak tahu hadis itu dhaif, dia juga kuasai ilmu hadis. Tapi dia masukkan juga hadis dhaif itu kerana bukan tentang martabat hadis, tapi tentang hubungan hadis itu dengan Allah yang ini berkaitan dengan ma'rifah dan ubudiyah. Itu paling penting. Ma'rifah, ubudiyah. Itu paling penting. Jadi maka itu ayat ini walaupun hadisnya dhaif, tapi kita bawa dalam sembahyang. Lepas sembahyang, lepas kita baca wa ilahukum, kita dulu sebelum ayat kursi, kita baca dia dulu. Sebab dia sebut nama Allah 2. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Sepakat ulama-ulama mengatakan bahawa inilah 2 nama Allah yang terkandung dalam nama-nama Allah yang paling agung. Kita zikir satu hari 66 kali, paling kurang. Tak banyak 66 kali bukan 6,000 kali. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Buat 66 kali sehari. Bagi lepas. Nampak tak? Ya. Bagilah, jangan bagi sangkut lagi jiwa kita dengan hasutan syaitan. Bila kita buat 66 kali tadi, kita bebas daripada hasutan syaitan. Hasut syaitan tu tak masuk. Nampak tak? Payah nak masuk hasutan syaitan dalam diri kita. Payah nak masuk tuan-tuan. Ini kelebihan dia. Kita amalkan. Baru baca ayat kursi. Nampak tak? Ya? Sebab ayat kursi ada dalam 2 nama ni. Rahman dan Rahim tu, ayat kursi tu ada dalam 2 nama ni. Rahman dan Rahim. Nampak tak? Rahman dan Rahim ada dalam mana? Basmalah. Betul tak? Ya. Barang siapa baca bismillah, seolah-olah dia menyebut 3,000 nama Allah. Ya. Itu hadis dhaif tu. Saya baca lah dhaif, dia baca tang dhaif sampai dah kita pergi mana. Duk pelan jatuh, pelan korang, pelan ponyok kita nampak ya. Duk buang hadis-hadis, buang semua, tak payah. Fatihah. Lepas sembahyang ni imam-imam banyak tak baca dah. Nampak tak? Ya. Marah imam kat saya ni. Nampak. Tu lah. Tu dia. Pasal pergi tegur, pasal tak baca. Nampak tak? Ya. Pasal Nabi tak baca. Nampak tak? Buka dalam dosa-dosa besar. Sebelah dosa besar, sembahyang tak masuk tahu tak? Sebelah dosa besar, mengikut hadis-hadis Nabi, dan sebelah tu tak masuk sembahyang. Oh, sembahyang tak berdosa. Pasal terlalu besar, tak boleh masuk. Faham tak? Faham ya? Pasal dosa sembahyang tu terlalu besar, tak boleh nak disamakan dosa apa pun. Maka tu dia tak masuk dalam sebelah dosa tu. Sebelah dosa-dosa besar tu, zina ada, minum arak ada, judi ada, putus hubungan silaturahim ada, mengamal sihir ada, langi permedan peperangan ada. Nampak tak? Menuduh saksi palsu, menuduh perempuan-perempuan yang muhsin, perempuan-perempuan yang muhsin tadi ini sebagai itulah apa tadi, curang dan bagai-bagai. Itu sebelah dosa besar. Kita tengok dalam tu sembahyang tak ada. Makna itu sembahyang tak masuk dosa besar lah. Boleh dengar tak? Tak faham. Sembahyang tu terlalu besar. Tak boleh masuk. Nampak tak? Ya. Faham ya? Nak kena masuk sembahyang dalam tu, baru nak kata sembahyang tu dosa besar. Dalam hadis tak masuk sebelah tu. Memberi erti bahawa tinggal sembahyang tu adalah satu dosa yang paling besar yang tidak dapat dibandingkan dengan dosa-dosa yang lain. Tak boleh masuk dalam senarai sebelah tu. Faham tak? Macam itulah Fatihah. Nampak? Nak tunggu Nabi kena kata hadis lepas sembahyang baca Fatihah baru kita nak baca. Ya. Buka dalam Furu'ul Masail. Syekh Daud Al-Fatani punya kitab. Fatihah itu suratul doa. Suratul doa tuan-tuan. Nama dia. Salah satu daripada nama Fatihah, suratul doa.
Ya, dalam dia ada 8,000 ilmu. Dalam Fatihah tu ada 8,000 ilmu dengan 8 sawang dia. Itu dia, nampak? Ya. Itu ada sebab. Jadi tak dapat tidak kita tak study begitu jauh. Maka tu jangan tinggal Fatihah. Nak tunggu hadis Nabi baca. Nabi buat yang paling ringan. Kita lah kena tambah. Nabi buat bagi ringan tu nak mudahkan umat. Bukan Nabi tak baca, apa jangan baca. Nak bagi ringankan kita sebab Fatihah tu umum. Sudah umum satu surah yang cukup agung. Ya, maka tu Nabi terima Fatihah di langit. 2 kali Nabi terima. Pada malam Mi'raj dan di waktu lain ketika Rasulullah di bumi, ya, di Makkah Nabi terima. Sekali pertama masa malam Mi'raj Nabi terima sembahyang 50. Nampak? Kemudian ayat 3 ayat akhir surah Al-Baqarah 284, 285, 286 Al-Baqarah dan Fatihah. 3 tu Nabi terima pada malam Mi'raj. Bukan sembahyang saja, memberi erti bahawa besarnya tiga-tiga anugerah daripada Allah ni. Nampak? Di bab tikai pula. Kalau begitu Allah duduk di langit. Pasal Nabi menyebut Allah di langit. Tengok. Tak ada pasal pergi cari pasal. Nabi di langit, bukan Allah di langit. Nampak tak ya? Itu sebagai wahyi. Nabi terima wahyi di langit, sama juga Nabi terima wahyi di Mekah, di Madinah. Takkan Nabi terima wahyi di Mekah, Allah turun di Mekah. Takkan Nabi terima wahyi di Madinah, Allah datang di Madinah. Kata dulu tu. Oh, dia salah faham. Nampak tak ya? Tak ada. Ada kata apa? Kalau Allah tidak di langit, tu macam mana Nabi berterima sembahyang di langit? Kita bertanya juga. Kalau begitu, kena terima Quran pun di langit jugalah. Tak boleh terima di Mekah. Wahyi-wahyi yang turun ni semua ni, di bumi ni. Ya. Ketika Nabi terima wahyi di Madinah, Allah mai Madinah. Betul? Dia bukan soal Allah di mana. Kita Nabi di mana masa itu? Terima perintah sembahyang tu Nabi di mana? Nabi di langit. Allah nakkan Nabi itu di langit terima sembahyang. Tapi bukan artinya Allah kena ada di langit. Pasal Nabi pun pergi langit. Jangan dia bercakap bab Tuhan tu. Cakap bab Nabi tu. Yang penting Nabi di langit, bukan Allah di langit. Ya. Itu istilah yang kita kena pakai, bahasa yang kita kena guna. Itulah bab yang kita kena bercakap. Tak duduk tanya pula, ya. Kalau Allah di langit ada bertempat, tak betul lah. Maka hadis itu tak dipakai. Cerita ni tak betul. Nampak? Ini cerita Yahudi. Allah macam-macam. Punya tak faham, ya. Yang penting kita kena tanya, menunjukkan kata begitu tingginya salat tu, begitu tingginya Fatihah, begitu tingginya 3 ayat akhir Al-Baqarah tu, 284, 286 tu, begitu mulia dan tingginya sehingga Nabi terima di langit. Dibawa Nabi ke langit, bukan Nabi pergi sendiri. Kalau Nabi sendiri, betul lah Allah di langit. Kita nak jumpa seorang raja, kena pergi istana dia. Itu dia. Tapi kalau dia nak bawa kita pergi tangleh, boleh tak? Boleh lah. Nampak ya? Itu dia. Macam tu lah kita nak faham. Benda tu very simple. Senang aja, tak ada menyusah apa. Kita bagi susah kita sendiri. Bagi kacau kita punya akidah, ya. Ini masalah. Tidak perlu apa bagi kita tak perlu kita bimbang masalah tu. Dia balik kepada ayat kita baca 28 ayat 26 27 ni. Lepas kita baca wa ila hukum, kita baca ayat kursi, ya. Sebelum tu baca Fatihah dulu. Fatihah wa ila hukum, ayat kursi, baca ayat ni. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Dia bentuk doa. Katakanlah wahai Muhammad, nampak? Wahai Allah yang punya kerajaan. Allah punya kerajaan langit dan bumi, bukan kita. Semua. Ya, berarti dia adalah raja. Langit dan bumi, alam seluruhnya, Allah adalah raja. Itu yang kita jelas, ya. Dia panggil sebagai Malik. Sebab tu bila kita baca Fatihah, dia ada 2 bacaan. Mengikut satu ungkapan bacaan dibaca dengan panjang. Maliki yaumiddin. Satu lagi Maliki yaumiddin. Ma dibaca pendek. Kalau baca Maliki yaum dibaca ma dengan 2 harakat, mad tabi'i, maka jadilah Allah tu, ayat tu jadi penguasa, pemerintah di akhirat.
Dibaca dengan Maliki Yaumiddin panjang yang kita baca sekarang ni. Maknanya penguasa, pemerintah di akhirat. Baca pendek. Mazhab Maliki baca pendek. Maliki Yaumiddin, jadi raja. Raja yang memerintah, raja di akhirat. Raja yang menghukum, yang merajai di akhirat. Kalau dia baca pendek. Jadi dua-dua boleh baca mazhab Syafi'i, boleh baca dua-dua. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Tapi kalau tu imam biasa dan kalangan orang Melayu kita ni yang berzhab Syafi'i, Maliki Yaumiddin, dia kata imam tu baca tak betul ya. Imam tu baca pendek Ustaz Maliki Yaumiddin tadi, nampak lah. Tidaklah. Satu kejutan. Sebenarnya boleh. Ya. Dua-duanya sah. Kesalahan Quran ni dua ya. Kita baca Quran dia ada dua salah ya. Ya, lahan ada dua. Ya. Satu kesalahan yang mengubah baris yang tak mengubah makna. Nampak tak? Satu kesalahan lagi mengubah baris, mengubah makna. Yang ni tak boleh. Nampak tak? Faham ya? Quran ni dua kesalahan saja. Dua kesalahan ya. Tak banyak. Itu dalam bab tajwid lah. Bab tajwid. Itu dia. Mana-mana mengubah baris, mengubah makna. Siratal ladzina an'amtu alaihim. Itu salah. Sepatutnya ta ni Allah. Tu saya. Aku. Siratal ladzina an'amta. Jalan sebenarnya yang telah engkau. Ta tu Allah. An'amta, yang telah engkau nikmatkan. Ya. Dia fa'al madhi dia panggil itu. Di mana Allah telah memberi anugerah sepanjang engkau telah berikan anugerah kepada mereka. Minan nabiyyin wasidikin wasyuhada wassalihin. Itu him tu. An'amta alaihim. Him tu siapa? Seperti engkau telah beri nikmat ke atas mereka. Mereka tu siapa? Siapa mereka tu kita tak tanya dalam Fatihah lah. Kita kena masuk dalam mereka yang empat tu. Minan nabiyyin wasidikin wasyuhada wassalihin. Itulah empat aja. Lain daripadanya tidak ada. Yang lain semuanya adalah mungkin jadi kafirin, mungkin jadi musyrikin, mungkin munafikin, mungkin menjadi fasikin. Nampak tak? Mungkin menjadi sebagai apa? Orang-orang yang hanya sebenarnya lagwin. Dia masuk dalam kumpulan orang yang sia-sia. Kita minta supaya kita masuk. Jadi baris tu kita baca an'amta alaihim. Itu betul ni. Tiba-tiba kita baca baris rubah. Siratal ladzina an'amtu alaihim. Jalan sebenarnya aku bagi nikmat kepada mereka. Maka bacaan itu adalah salah, baris itu pun salah, maka masuk dalam kesalahan. Kalau disengajakan jadi kafir. Itu dia. Kalau baca sengaja jadi kafir. Itu dia. Itu dia. No? Sebab dia letak diri dia sebagai itu tempat Tuhan tu. Tahu tu Allah. Dia letak diri dia tu. Ada kesalahan, baris tidak mengubah makna. Alhamdulillahu Rabbul Alamin. Sah. Nampak tak? Tapi menyalahi qiraah. 10 qiraah tidak ada macam tu. 10 qiraah dalam ilmu qiraah, 10 yang masyhur satu dunia, tak ada bacaan macam itu. Alhamdulillahu Rabbul Alamin. Daripada segi nahwu pun salah. Hebat ya? Tidak. Tapi dari segi makna tak salah. Dia tak lari makna. Makna dia ada. Nampak tak? Tinggal dia punya baris sajalah. Daripada segi nahwu. Dia harfun jar ada masuk ba tu. Di bismillah tu ada masuk ba. Ba itulah menyebabkan nama-nama yang ada, nama-nama naun yang ada dalam Fatihah tadi ini dibaris dengan baris bawah. Itu saja beza dia. Di segi nahwu lah, grammar. Dari segi makna tak lari. Makna dia sama. Itulah beza dia. Yang ni tidak membatalkan sembahyang. Dia kata tadi ni, kalau dengan tak sengaja batal. Faham? Dengan tak sengaja dia kena ulang balik lah. Pasal dia terlanggar, dia terbawa-bawa dengan surah apa? Surah Takwir. Surah Takwir kan? Ya. Surah Takwir dah bunyi belakang kan? Wa ma tasha'una illa an yasha'allahu rabbul alamin. Ayat akhir surah Takwir kan? Idza syamsu kuwirat. Surah tu lah.
Juz amal, juzuk 30. Bawa sembahyang. Hafal surah-surah ni tuan-tuan, hafal. Bawa sembahyang dan sembahyang sunat. Orang perempuan kalau tak ke masjid, baca dan sembahyang subuh bagus. Nabi cukup suka surah ni. 3 surah Nabi suka. Nabi kata aku suka, bukan lain Nabi tak suka. Yang tu sebab dia betul-betul mencuit jiwa kita, dia betul-betul mengetuk pintu hati kita, dia betul-betul membuka pintu makrifah kita, dia betul-betul membuka kebesaran Allah. Yang pertama surah Takwir, Iza syamsu kuwirat. Kedua surah Infitar, Iza sama'un fatarat. Yang ketiga surah Insyiqaq, Iza sama'un syaqqat. Itu dia. Saya duduk turun daripada rumah tadi, duduk ingat pagi subuh ni aku nak baca surah apa? Nak baca surah Insyiqaq. Iza sama'un syaqqat, teringat pula hak jemaah. Waktu kita dah lewat. Panjang. Nampak tak? Hak waktu mengaji yang pendek. Kalau pergi baca dia panjang, waktu dia mengaji lebih besar lagi. Nampak? Daripada zikir-zikir yang lain. Zikir mengaji ni lebih besar daripada zikir yang lain. Sebab tu kata imam yang faham, habis-habis sembahyang tak zikir panjang-panjang. Majlis zikir lebih besar daripada zikir daripada sembahyang ni. Nampak? Tidak dia berapa pendek kan lah. Surah pun baca pendek. Tidak. Biasanya kalau imam tu imam mengaji lah. Kalau imam tu imam tak mengaji, dia berbetui diri dia baca panjang-panjang, tak ni dia balik kan dia mengaji. Orang lain dah terima waktu lah, kita terima waktu pendek mengaji kan. Tu ada juga betul. Nampak dah? Baca pula doa berlagu-lagu. Nampak dah? Lagi haru. Baca doa berlagu-lagu. Doa kunut nazilah baca berlagu. Macam mana? Boleh. Doa nazilah ni dia kena baca dengan keadaan yang kita nampak tegas, nampak cengih sikit. Itu dia. Baru betul ni minta lagu berlagu Melayu, minta berlagu. Nak perang boleh? Berlagu-lagu boleh? Tak faham kan? Allah. Kacau kita ni lah. Ini masalah, kita tak faham ini masalah. Baik, sambung. Wahai Allah mempunyai kerajaan, engkau berikan kerajaan kepada siapa yang engkau kendaki. Engkau ambil kerajaan dari siapa yang engkau kendaki. Engkau muliakan dan engkau rendahkan siapa yang engkau kendaki. Di tangan engkau kebaikan. Di biyadikal khair, tangan engkau kebaikan. Sesungguhnya engkau adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang. Engkau masukkan siang ke dalam malam. Itu kerja engkau. Nampak tak? Engkau keluarkan yang mati dan hidup, dan engkau berikan rezeki bagi yang engkau kendaki tanpa batas. Sebab tu kita bawa 5 kali sehari. 5 kali. Kalau agak payah, nanti kot Tok Imam tak baca lah ni. Mana dah? Tak ada. Tak baca lah ni. Kita sendirilah baca di rumah. Ulun 5 kali sekali tu dia. Habis sembahyang sunat duha, baca doa ni 5 kali terus habis. Tadi kita tak sangkut lah. Kalau imam tak baca, kita dah baca lah. Sebab dalam kitab kata baca 5 kali. Dan Prophet says, dan Prophet Medicine, buku tu Tib Nabawi kitab tu, suruh baca 5 kali sehari. Amalkan. Ulama-ulama kita nasihat. Baca 5 kali, hafal baca 5 kali, dan kita faham makna dia lah. Inilah juga ayat ini ditulis di singgah sana. Yang di Batuan Agong. Di Balai Rum Seri, di singgah sana di atas tulis ayat ni. Nampak tak? Setiap 5 tahun kena turun. Siapa bawa turun? Allah bawa turun. Ganti pula dengan yang lain. Nampak ya? Jangan kecil hati. Sebab Tuhan punya langit bumi ni. Dia nak angkat siapa, dia angkat. Dia nak berjatuh siapa, dia berjatuh. Dia nak pergi ke kekuatan, dia bagi. Dia nak bagi rezeki banyak mana, dia bagi. Bukan kita punya hak nak tuntut atas dia. Maka tu apa yang perlunya? Kita zahirkan sifat ubudiyah kita. Ubudiyah kita pada hari ini, tawaduk kepadanya, khusyuk kepadanya, tadarruk kepadanya, tawakal kepadanya, redha kepadanya, penghabis ikhlas kepadanya. Itu dia. Boleh tak? Yang tu paling penting. Kalau kita dah ada semua tadi ini, kita dah serah semua perkara kepada Allah, apapun yang kita hajat, yang kita teringin, yang kita minta, yang kita perlu, Allah bagi tanpa minta. Itu dia. Nampak tak ya?
Nak minta pun Tuhan bagi ilham juga. Dia bagi rasa nak minta tu. Bukan daripada kita sendiri, itu dah ya. Kita faham sampai macam itu baru boleh jadi benda ya. Ayat ini adalah dalil bagi kita tentang ajaran apa yang telah disebutkan sebelumnya lah. Baik, sambung yang keempat. Talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Menuntut atau memohon anda kepadanya berarti anda tidak melihatnya. Itu dia. Kita minta ni bila kita tak nampak. Kalau kita nampak, duduk sekali dengan dia, dekat dengan dia, tak payah minta. Nampak? Ya? Kita ada dengan majikan kita. Tak payah minta. Majikan kita tahu dah. Ya, nah, kita dah nampak majikan kita. Macam itulah orang yang memohon kepada Allah berarti memohon cara-cara syariat yang kita tak lakukan untuk demi kerana Allah. Kita terkeluar daripada ubudiyah tadi ini, iaitu golongan yang minta berarti kita tidak melihatnya. Tuan-tuan, saya suka mengulang balik lah. Banyak kali kita kena ulang benda ni ya. Pada peringkat ma'rifah ni tuan-tuan, dia ada 3 makam ya. Kita kena melalui tiga makam ya. Makam yang pertama makam ilmu, yang tu kena ada dulu lah. Wajib dah kita mengaji menuntut ilmu tauhid, ilmu sifat 20. Kita habaq yang tu terus ya. Tak ada ilmu lain, tak ada dah ya. Ilmu sifat 20 sajalah ilmu tauhid yang julung-julung ilmu yang diperakui oleh dunia Islam. Azhar akui ya, ilmu sifat 20, Asy'ariyah, Maturidiyah. Tak ada lain dah. Cari ilmu lain tak jumpa dah ya. Tak jumpa lain. Itu kita faham ya. Itu yang pertama sekali kita kena kuasai, ilmu tauhid itu kita kena kuasai, peringkat ilmu. Jadi kita hanya beriman kepada Allah, makrifah kepada Allah hanya melalui ilmu. Itu dalil kita. Yang kedua, jangan makam tu je, kita kena upgrade, naik makam yang kedua. Makam yang kedua ni kita kena merasai. Dah tengok lauk tu, kena makan lah. Nampak, aku tahu masak ni macam mana. Masakan ini apa namanya? Apa jenis masakan ini? Orang kata lagu mana rasa dia. Tapi tak rasa kan? Hanya boleh abang. Nampak tak? Maka kena yang kedua. Sudah kita mengetahui, kita kena rasa lah. Dia panggil zauq, kena rasa. Dia kena sampai kepada ilmu rasa. Merasai dalam diri kita wujudnya Allah. Bukan mengetahui. Kata Allah itu wujud. Orang banyak mengetahui, dia lenggak. Dia tak nampak. Dia tak rasa. Tapi kalau dia merasai bahawa Allah itu wujud, baru akan rasa Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan berkata-kata, Tuhan mengawasi, Tuhan menolong, Tuhan hampir. Rasa. Nampak tak? Ya? Ini berarti bahawasanya kita merasai dalam tingkatan yang kedua, rasa wujud Allah. Paling penting. Baik. Yang ketiga, tak cukup rasanya. Kan Nabi kata, kamu buat ibadat seolah-olah kamu melihat. Dia kena melihat lah. Kalau tak nampak ni sujud apa? Tak nampak Allah. Bukan nampak dengan mata kasar macam faham Wahabi tu. Ya? Dengan mata hati, dengan mata jiwa. Nampak tak? Ya, dengan mata nurani. Kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nampak apa tadi ni? Sifat ma'ani dia. Tu dia. Bukan nampak zat. Abang terus-terus nampak apa? Sifat ma'ani dia. Sebab itu Syekh Muhammad Abdul Latif Tambi, ulama besar, ulama kaya dunia akhirat, dalam kitab Hidayatul Rahman. Ada tuan-tuan. Ada dalam Shopee wala, Shopee. Dalam Shopee tuan-tuan tulis apa? Hidayatul Rahman. Syekh Abdul Latif Tambi. Tahu apa dia? RM6, RM7 lah. Jadi RM11 kot, bayar sikit lah. Kitab Jawi Lama, kitab kuning. Abang nama kitab. Dia aja sebut kitab dia. Ulama lain tak kata lagi lah. Dia kata apa? Sifat ma'ani, sifat yang sah dipandang dengan mata kepala. Itu dia. Sifat ma'ani, sifat yang sah dipandang dengan mata kepala. Apa sifat ma'ani tuan-tuan? 7 sifatnya. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Itu dia. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Yang kita nampak 4 sifat lah. Di antara 7 ni kita nampak 4. Dengan mata hati.
Pertama nampak sifat kudrat tu, langit bumi kita sekali termasuk antara kudratnya. Kita ni bukan dia kan? Kita ni daripada bekasan sifat kudrat Allah. Siapa buat kita? Allah. Nampak tak? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dia. Allah zahir. Itu nama Allah, salah satu nama Allah Az-Zahiru wal Batin. Allah tu zahir. Zahir apa? Zahir perbuatan Allah. Zahir sifat Allah. Nampak tak? Tak nampak lagi ya? Ada orang lain buat kamu ya? Itu yang paling penting tu. Nampak tak? Yang kedua, bila kita ada kuasa, kita ada kehendak. Mana boleh ada kuasa, kehendak? Orang boleh buat, tapi tak ada kehendak, tak buat. Nampak tak? Pasal bang tak sembahyang. Aku tak buat. Hang tak reti, aku reti. Nampak? Habis pasal bang tak buat, aku tak berkehendak. Nampak? Itu dia. Ya, kemarin semalam Syul Sya'ban ya. Sebelum Sya'ban. Tengok malam semalam kita buat apa? Ada orang nak tidur. Nampak? Tidur dalam ibadat. Dia niat dah, aku tidur malam ni, aku tak bangun sembahyang tahajud, aku nak bangun sembahyang subuh berjemaah. Pahala besar tu. Dia tidur dalam ibadat tu. Jadi tu. Boleh ada betul tak? Ya? Dia mungkin tak larat kan, mungkin dia segan kan, mungkin dia tak mau bangun, tapi dia niat, ya Allah, aku nak tidur ni, biarlah dengan tidur ni engkau gerakkan aku, panjangkan umur aku nak bangun sembahyang subuh berjemaah di Masjid Al-Huda. Nampak? Dan ikuti pula kuliah subuh. Habis dia tak bangun satu malam. Sedar-sedar saat ni. Cuma ambil wudu, turun ke masjid sembahyang subuh. Orang dah dapat kebaikan dah. Tidur dalam ibadat. Nampak dah. Itu dia. Jadilah. Ada orang nak bangun. Aku nak bangun pukul 2 pagi, aku nak sembahyang sunat. Nampak? Mohon kepada Allah. Malam ni malam Syul Sya'ban. Boleh juga. Bukan? Itu dia. Jangan nombor 3. Tak bangun langsung. Niat pun tak. Yang tu tak boleh. Itu makna kita tak habis teruk lah orang tu. Kalau malam Syul Sya'ban jadi macam tu, memang teruk sekali lah. Itu kita kena ambil faham ya. Jadi pendek katanya, kita ambil faham macam tu lah. Jadi merujuk kepada apa yang kita sebut tadi lah. Tuan-tuan itu yang jadi banyak antara kita yang meninggal ibadat-ibadat sunat ni kan demikian itu. Jadi kita sambung persoalan yang kita tadi ni. Kata apa nama? Talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Menuntut atau memohon anda kepada berarti anda tidak melihatnya. Yang ketiga kita kena melihat Allah, melihat sifat ma'ani. Nampak kudrat Allah bekas. Nampak iradat Allah kehendak bekas. Nampak ilmu Allah bekas daripada ilmu Allah. Nampak daripada hidup Allah. Tahulah bahawa Allah itu adalah maha hidup. Langit bumi ini tak hidup. Seluruh isi langitnya tidak hidup. Kita ni bawah genggaman Allah, di bawah kuasa Allah, di bawah kehendak Allah, di bawah ilmu Allah. Itu kita nampak. Allahu Akbar. Nampak sifat ma'ani. Nampak bekasan sifat kudrat atas kita. Itu dia panggil wajah. Bekasan-bekasan daripada sifat Allah tu dipanggil wajah. Wajahullah. Wajah Allah. Itu kita sebut dalam sembahyang. Wajah tu wajahi lilladzi faham tak? Kuhadapkan wajahku kepada wajah Allah. Bukan zat Allah. Bukan zat Allah. Nampak tak? Wajah Allah. Apa wajah Allah? Sifat-sifat Allah. Apa sifat Allah? Bekasan daripada sifat-sifat Allah tu. Bekasan sifat-sifat ma'ani tu kita nampak. Dengan mata hati kita. Nampak? Itu dia. Ya? Orang tak nampaknya, dia nampak semua dengan dia. Dia nampak semua dia pada zahir saja. Orang kafir nampak dengan zahir. Orang yang tidak beriman, yang tidak ada ilmu ma'rifah nampak dengan zahir. Dia tak nampak dengan batin, dia nampak semua dia. Nampak? Dia yang buat, dia yang itu, dia yang ini, sifat makni tak ada. Sifat makni itu kata dia. Tuhan beri makni kat kita. Kita ada 7 sifat. Supaya kita faham, itulah sifat Allah. Kita pun ada mendengar, kita ada melihat, kita ada berkata-kata, kita ada kuasa, kita ada kehendak, kita ada ilmu, kita ada hidup. 7 ada kita kan? Memberi makna bahawasanya Allah bersifat dengan sifat ma'ani. Sifat itu kembali kepada Allah. Nun di belakang, nun nisbi dia panggil dia. Menyandarkan semua itu kepada Allah. Ya ada di belakang tu. Nampak tak? Sifat ma'ani tu, belakang ya tu. Bukan sifat ma'na, sifat ma'ani. Memberi erti bahawasanya Allah jua yang mempunyai semua. Itu artinya wujud nafsiyah. Dia saja. Nafsiyah tu dia lah. Lainnya tidak ada. Faham kita kait balik tu, kait balik hubung dia. Itu penting kita punya sifat 20 ni akan lebih memahami, mengenal Tuhan dengan lebih halus, dengan lebih jelas dan lebih terasa. Maka yang ketiga, melihat Allah. Jadi pertama, mengetahui ilmu. Kedua, merasai. Yang ketiga, melihat cantik. Ada tiga-tiga Allah.
Sembahyang kita pun cantik. Sembah kita tahu ni. Kita sembah kepada wajah Allah. Yang ini berkesan pada sifat-sifat Allah secara langsung ka'annaka seolah-olah kamu menyembah, kamu melihat dia. Nampak tak? Bila kamu tengok berkesan Allah, seolah-olah kamu nampak Allah. Itulah contoh dia. Nampak ya? Boleh ya? Kita faham macam tu, insya-Allah kita akan ambil balik pada kalam yang berikut. Ini yang perhabis lah ni. Iaitu masuk kepada kalam yang berikut, muka surat 114 pada ungkapan di ya. Kuliah subuh kita berjalan macam biasa lah. Ramadan subuh tak kata. Tutup apa subuh? Tak sembahyang subuh. Orang puasa kacau lah. Orang kacau orang subuh, orang puasa lagi kena bangun awal lagi subuh kita sembahyang tahajud. Insya-Allah kita punya kuliah-kuliah subuh macam biasa tuan-tuan tidak ada perubahan. Semua tempat lah subuh-subuh kita macam biasa, insya-Allah, dan kita mohon kepada Allah supaya Allah tambahkan ma'rifah kita dan ilmu kita, hikmah serta kepahaman kita dalam bidang ketauhidan, dan kita tergolong hamba-hamba Allah diridai oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.